Ini ditujukan khas untuk ibu bapa murid sekolah rendah. Apa itu PAJSK dan apa kepentingan PAJSK ni untuk anak-anak kita? Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke Cikgu Fik Channel. Baik, video pada kali ini saya nak beri sedikit penerangan berkenaan dengan PAJSK. Nama panjang PAJSK ni ialah Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Co-Curriculum. PAJSK ni sebenarnya dah banyak tahun dah dekat sekolah rendah. Cumanya beberapa tahun kebelakangan ini ianya sangat dititik berat terutama sekali sejak peperiksaan UPSR dimansuhkan. PAJSK sebenarnya berada di bawah pentaksiran berasaskan sekolah. Dia merupakan sebahagian daripada apa yang ditaksir di dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Sebelum itu, pentaksiran berasaskan sekolah ni ialah satu bentuk pentaksiran ataupun penilaian terhadap kebolehan dan kemampuan anak-anak murid, yang mana sebelum ini penilaian terhadap murid dilakukan melalui peperiksaan, yang mana peperiksaan UPSR pun dah beberapa tahun dimansuhkan. Jadi 100% pentaksiran sekolah rendah adalah berasaskan sekolah dinilai oleh sekolah melalui akademik. Akademik tu PBD lah, dan yang bukan akademik yang inilah PAJSK. Kumpulan sasaran yang melaksanakan PAJSK di peringkat sekolah rendah ialah murid tahun 4, 5 dan 6 sahaja. Murid tahun 1, 2, 3 belum lagi. Okey, jom kita tengok komponen-komponen yang ada di dalam PAJSK. Yang pertama, dalam PAJSK, murid mesti melaksanakan ujian segak. Ujian segak ni saya rasa ramai yang tahu, sebab zaman-zaman kita dulu pun dah ada ujian segak ni. Nama penuh ujian segak ni ialah Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, yang mana poin pertama dia, murid mesti buat ujian indeks berat badan ataupun BMI, ukur tinggi, ambil timbangan berat. Yang ini bawa markah tau, ada markah. Yang kedua, ujian yang murid laksanakan dalam segak ini ialah naik turun bangku, dan penilaian dia adalah berdasarkan kadar nadi selepas melakukan aktiviti naik turun bangku. Dan poin ketiga ujian segak ialah tekan tubi, seterusnya ringkuk tubi, dan yang terakhir sekali ialah jangkauan melunjur. Dan ujian segak ni akan dilaksanakan di dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Cumanya 2 tahun kebelakangan ini ujian segak ni ditangguhkan ataupun ditiadakan di dalam PAJSK. Sejak dunia dilanda pandemik COVID-19 ni, jadi ujian segak ni dimansuhkan. Tapi mungkin pada masa akan datang dia akan kembali lagi, sebab benda ni masih ada dalam PAJSK, cuma ditangguhkan seketika. Baik, kita tengok pula komponen kedua dalam PAJSK, iaitu aktiviti co-curriculum. Okey, aktiviti co-curriculum ni seperti mana yang kita tahulah, terdiri daripada aktiviti unit beruniform seperti pengakap, kadet remaja, PBSM, padu puteri, puteri Islam dan sebagainya lah. Kemudian ada KP. KP itu kelab persatuan, macam persatuan bahasa, persatuan sains matematik, kelab pencegahan jenayah dan macam-macam kelab lah yang ada kat sekolah. Yang ketiga ialah sukan permainan, macam permainan bola sepak, bola tampar, hoki, olahraga dan sebagainya lah. Okey, itu ialah 2 komponen. Komponen ketiga di dalam PAJSK ialah ekstrakurikulum. Ekstrakurikulum ni dalam bahasa mudahnya macam sumbangan murid dekat sekolah, yang mana di dalam ekstrakurikulum ni ada poin, ada markah untuk jawatan-jawatan yang disandang di sekolah. Kemudian dalam ekstrakurikulum juga ada poin untuk bacaan nilam. Bacaan nilam ni lebih kepada pusat sumber lah. Apa yang murid baca, murid rekodkan, dan daripada bacaan, jumlah bacaan buku dia tu akan menghasilkan berapa bintang dia dapat, antara 1 bintang hingga 5 bintang, dan bintang tu akan menyumbangkan markah di dalam PAJSK. Dan seterusnya ialah sumbangan. Sumbangan ni sumbangan murid. Kalau murid tu terlibat dalam aktiviti masyarakat dan sebagainya, juga berpeluang membawa markah kepada PAJSK. Seterusnya, jom kita lihat aspek pemarkahan di dalam PAJSK. Kita terus kepada aktiviti co-curriculum yang merupakan komponen kedua dalam PAJSK. Aktiviti co-curriculum yang murid sertai tadi, dia akan bahagikan markah kepada markah penglibatan. Dalam markah penglibatan tu ada jawatan, ada peringkat, ada komitmen, ada khidmat sumbangan.
Kemudian ada markah penyertaan iaitu kehadiran. Kemudian prestasi. Prestasi ni pencapaian. Pencapaian ni ialah apa yang dah dia dapat lah. Terutama sekali apabila dia masuk pertandingan. Baiklah, yang ini ialah skor bagi jawatan yang disandang dalam pasukan unit beruniform, yang mana paling tinggi dia akan dapat 10 markah jika murid berkenaan menyandang jawatan ketua lah ni, sarjan, TKRS, ketua trop, pengerusi, ketua puteri, mega puteri, ketua seksyen, semua tu yang ketua. Ketua ni akan automatik dapat 10 markah. Kemudian 8 markah tu ialah penolong, tapi ada tafsiran dia kat situ lah, corporal semua tu, ketua seksyen semua. And then bawah sekali, ahli biasa, ahli berdaftar, ada juga markah iaitu 2 markah. Kemudian untuk kelab satuan dan juga sukan permainan yang ini sama juga, paling tinggi 10 markah ketua dan diikuti oleh ahli biasa bawah sekali 2 markah dapat. Ini ialah pasukan badan beruniform tetapi dalam kategori seni bela diri macam silat, taekwondo sebagainya lah. Seterusnya kita pergi kepada penglibatan. Penglibatan satu ni dikategorikan sebagai murid yang didaftarkan sebagai atlet, peserta perkemahan, peserta program. Maksudnya dia terlibat secara langsung, dia akan masuk di bawah penglibatan 1. Penglibatan 2 pula ialah murid yang hanya menyertai sebagai selingan ataupun jawatan kuasa pelaksana ataupun petugas teknikal. Dan yang terakhir, penglibatan 3 ialah murid yang hanya bersifat meramaikan majlis, kumpulan sorak dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada agihan markah penglibatan. Penglibatan yang ini bukan pencapaian, ini penglibatan. Maksudnya kalau murid itu masuk pertandingan peringkat daerah tanpa ada menang ke kalah ke, tak kira lagi ni. Yang ini, penglibatan ini dikira markah. Sekali sertai dah ada markah. Ada peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Paling tinggi lah tu. Ini hanya terlibat, belum lagi kira yang dia menang ke tidak. Yang itu letak tepi dulu. Yang ini kita kira sertai je. Kemudian dia ada juga markah komitmen kat sini. Apa bakat kepimpinan yang murid tu ada. Seterusnya ialah skor bagi aspek penglibatan dalam elemen khidmat sumbangan. Seterusnya ini ialah markah kehadiran. Kehadiran penuh semua aktiviti kelab satuan unit beruniform dan juga sukan permainan ni ialah 12 kali. Kalau hadir lebih 12 kali pun tetap dikira 12 kali sahaja. Baiklah, ini saya tunjukkan sijil sebenar yang dijana dari seorang murid yang sangat aktif di sekolah saya. Okey, murid ini murid perempuan. Kalau anda boleh nampak kat sini, dia punya kolom tempat-tempat kosong tu semua penuh. Kat sini, sukan permainan dia ada 2. Bola jaring dan catur. Bola jaring tu utama dekat sekolah. Manakala catur tu tambahan yang dia sertai sendiri di luar. Perlu diingatkan dekat sini ialah setiap elemen sukan permainan, kelab persatuan dan juga badan beruniform ni, murid hanya boleh ambil 2 tertinggi sahaja. Satu yang utama di sekolah, satu lagi yang dia join di luar. Dan cikgu kena pilih yang paling tinggi lah. Macam murid ni catur dia tu, dia ada penyertaan peringkat antarabangsa. Sains, dia ada join pertandingan yang melibatkan STEM, peringkat kebangsaan juga. Kemudian pasukan tunas pandu puteri dia pun ada kebangsaan. Dia ada 2 kali kat sini. Kehadiran murid ni 12 penuh semua kehadiran dia. Dan ekstra kurikulum dia, dia ni ketua murid ataupun ketua pengawal sekolah. Anugerah khas, dia ada anugerah khas peringkat sekolah. Ini nilam dia, bacaan dia tak berapa tinggi lah. Dia hanya dapat 2 bintang. Full untuk murid sekolah rendah ni dia 5 bintang. D4, D5, D6 ini ialah markah terkumpul dari dia tahun 4 dibawa ke tahun 5, dibawa ke tahun 6, kemudian akan membawa markah yang total lah. Ini macam universiti, macam kita kumpul pointer. Okay, dan murid ini mendapat 8.15 pointer dia A. Melayakkan dia untuk dapat A dalam PAJSK. Dan penyataan laporan itu, syabas anda seorang murid yang sangat aktif, sangat committed dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai. Baiklah, secara kesimpulannya PAJSK ni murid kena terlibat semualah untuk dapatkan A tu. So sedikit tips untuk anak-anak yang nak capai markah yang maksimum untuk penglibatan dalam PAJSK aktiviti co-curriculum ni. Unit beruniform, kelab persatuan dan juga sukan permainan ni, saya nasihatkan jangan pulun banyak-banyak untuk satu bidang saja.
Sebab ada murid yang dia aktiviti unit beruniform dia terlalu aktif. Dia sampai join 4-5 perkemahan, dia join pertandingan sampai 4-5. Jadi tak guna banyak-banyak dalam satu bidang kalau tak balance dengan bidang yang lain. Macam murid contoh yang saya tunjukkan tadi, dia balance. Unit beruniform dia ada 2, kelab persatuan dia ada 2 penyertaan, sukan permainan pun dia ada 2 penyertaan. Jadi dia balance kat situ. Kalau murid tu hanya satu je dia masuk, sukan permainan. Sukan permainan ni dia join banyak-banyak. Macam-macam sukan dia masuk. Bola sepak dia masuk, hoki dia masuk, olahraga dia masuk, rentas desa dia masuk. Jadi 2 je yang dipilih, 2 je ya. Jadi balancekan untuk semua kelab persatuan, unit beruniform, sukan permainan, dan jangan lupa yang agak penting juga kat situ ialah nilam. Nilam tu bawa markah yang banyak juga. Jadi rajin-rajinkan diri baca buku. Yang paling utama sekali PAJSK ni, apabila semua markah ni dah dapat nanti, ianya dapat membantu anak-anak kita untuk menyertai sekolah-sekolah khas di peringkat sekolah menengah, macam sekolah berasrama penuh, sekolah MRSM, sekolah-sekolah terpilih dan sebagainya lah. Jadi markah PAJSK ni sangat membantu. Sekian dulu perkongsian saya pada kali ini, dan jika anda rasa video ini bermanfaat kepada anda, apa kata anda bantu saya dengan menekan butang like dan subscribe channel ini. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye bye.